أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وطاعة وعبادة وعملا صالحا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini bertemu kembali kita dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Malam ini kita berada di siri yang ketujuh, ya. Bersambung membacakan hadis yang keenam, ya, masih lagi dalam bab pertama iaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat. Maknanya setiap hadis di dalam bab ini hanya berkisar dan berputar di sekitar niat dan menghadirkan niat dalam apa amalan jua sekalipun. Baik. Syukur kepada Allah kerana kita masih diberi nikmat untuk membaca kalam-kalam ataupun hadis kekasih Allah Subhanahu wa taala iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebahagian daripada salafus soleh satu ketika dahulu dan ahli hadis, sekiranya mereka ditimpa apa-apa kesakitan atau sebarang penyakit, ya, mereka akan jadikan bacaan hadis ini sebagai penyembuh ataupun penawar pada penyakit yang mereka ditimpa itu. Jadi saya datangkan sebuah kisah, ya, yang mana kisah ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan kisah ini di dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis, ya, berkaitan dengan seorang ahlul hadis yang bernama Ar-Ramadi. Ar-Ramadi ini salah seorang daripada murid Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pengasas mazhab Hanbali. Al-Imam Ar-Ramadi ketika ditimpa sakit, maka adat beliau akan jemput ahlul hadis. Beliau akan jemput orang-orang yang sering membaca hadis, yang meriwayatkan hadis, ya, yang bergelumang dan berkecimpung di dalam bidang hadis. Beliau akan jemput ahli-ahli hadis tersebut datang ke rumahnya, lalu dikatakan kepada mereka, iqra'u alayya al-hadis. Maknanya bacakanlah ke atas aku hadis-hadis Nabi SAW dengan niat supaya penyakit itu terangkat, ya, dengan niat kesembuhan, dan ianya memang mujarab. Maka kita pada hari ini mungkin boleh, ya, dijadikan sebagai salah satu usaha dan ikhtiar kita dalam mendepani wabak COVID-19 ini terutamanya, ataupun apa-apa penyakit, demam, ya, atau batuk, maka kita boleh cuba ikhtiar baca hadis dengan niat kesembuhan. Baik. Bersambung kita di hadis yang
keenam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ma'an atau kunyahnya Abu Yazid. Kunyahnya Abu Yazid. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas. Maknanya anaknya bernama Yazid, bapanya pun bernama Yazid. Sebab tu beliau diberi kunyah Abu Yazid, Abi Yazid. Namanya Ma'an, ya. Bin Yazid. Bapanya pun nama Yazid. Maknanya bapanya Yazid, anaknya pun Yazid. Dan perkara ini memang sering berlaku kalau kita pergi ke Tanah Arab. Maknanya mereka ulang-ulang kembali nama-nama ayah mereka atau datuk mereka atau moyang mereka. Kadang-kadang kita lihat nama mereka yang diukir atau ditulis di hadapan rumah mereka, contoh Muhammad bin Mahmud bin Muhammad bin Muhammad, berapa kali Muhammad, ya, adat mereka. Wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana abi Yazid akhraja dananira يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. Baik, daripada Abi Yazid Ma'an. Siapakah Sayyidina Ma'an? Sayyidina Ma'an sudah tentulah seorang sahabat dan beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW sebanyak 5 hadis sahaja. Dan beliau antara orang yang disanjung dan disayang oleh Sayyidina Umar, ya. Dan wafat pada tahun 54 Hijrah, ya, Sayyidina Ma'an ibni Yazid, anak kepada Yazid ibni al-Akhnas. Akhnas berarti datuknya, datuk kepada Ma'an ini. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai kesemuanya, ya, kerana mereka sahabat. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Imam Nawawi mengatakan wahwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, seolah-olah seperti beliau ingin menerangkan kenapa disebut radhiyallahu anhum itu, kerana Ma'an, Yazid dan Akhnas semuanya sahabat, taraf sahabat. Maka bila taraf sahabat disunatkan kita at-taraddi, maknanya kita mengucapkan radhiyallahu anhum. Ya, kalau seorang radhiyallahu anhu, kalau 2 orang radhiyallahu anhuma, dan kalau 3 orang dan ke atas, sebagaimana yang disebutkan Imam Nawawi di sini, radhiyallahu anhum. Sahabiyun, kesemuanya sahabat. Maka ini satu kebanggaan lah. Maknanya daripada datuk ke cucu, tarafnya sahabat. Subhanallah, sempat jumpa dengan Nabi SAW. Kerana definisi atau ta'rif sahabat itu adalah man ijtama'a bin Nabi SAW hala hayatihi mu'minan bihi walau lahzatan wa mata 'alal iman. Mana sesiapa yang man ijtama'a bin Nabi, yang sempat bertemu dengan Nabi SAW hala hayatihi, ketika hidup, ya, maknanya ketika hidup di zaman Nabi itu. Maknanya kalau kita bertemu ataupun lihat Nabi SAW bukan di zaman Nabi hidup, iaitu di zaman sekarang, contohnya dia mimpi ataupun dia diberi rezeki oleh Allah dapat melihat Nabi, maka tidak dikira sahabat, kerana bukannya ketika Nabi masih hidup. Syaratnya ialah ketika Nabi masih hidup. Hala hayatihi mu'minan bihi, dan mestilah beriman dengan Nabi SAW walau lahzatan, ya, walaupun sempat bertemu 1 detik dengan Nabi SAW. Wa mata 'alal iman, dan hendaklah mati dalam keadaan beriman. Maka itulah sahabat, ya, syarat-syarat untuk dipanggil sahabat, ya. Adapun
sebahagian ulama seperti ulama usul, maka mereka menambah lagi syarat ya untuk mendapatkan taraf sahabat ni ialah mesti mulazamah dengan Nabi SAW. Maknanya tak cukup dengan jumpa sekejap saja. Mesti jumpa kemudian sempat bersuhbah, bermulazamah dengan Nabi ya, selama mana? Selama waktu yang dilayakkan dipanggil sahabat. Itu syarat para ulama al-usul dalam mentakrifkan sahabat itu. Ya, taraf sahabat itu. Maka sunatlah kita at-taraddi, maknanya mengucapkan radhiyallahu anhum kepada mereka, ya, sekalipun ada di antara mereka yang melakukan maksiat, melakukan kesalahan ya. Hikmahnya kerana walaupun mereka melakukan maksiat, hikmahnya supaya kita dapat belajar bagaimana Nabi SAW menangani, ya, bagaimana Nabi SAW menyelesaikan masalah, mengajar para sahabat cara bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu takrif sahabat. Tapi ada yang sempat berjumpa dengan Nabi SAW tapi dia tidak masuk Islam. Ya, melainkan dia masuk Islam setelah kewafatan baginda SAW. Maka yang sebegini tidak dipanggil sahabat tapi dipanggil sebagai tabi' ataupun tabi'in, ya. Kita panggil dia tabi'iyun walahu ru'yah. Dia seorang tabi'in, salah seorang daripada tabi'in, tapi beliau pernah melihat atau berjumpa dengan Nabi SAW ketika baginda hidup. Cumanya dia tidak beriman dengan Nabi ketika itu. Dia beriman setelah kewafatan Nabi SAW. Maka kita panggil tabi'iyun walahu ru'yah. Tabi'iyun walahu ru'yah. Baik. Wa mata 'alal iman, kenapa? Ya, mesti mati dalam keadaan beriman, supaya keluar daripada definisi sahabat ini ialah golongan murtad. Ya, ada yang sempat beriman dengan Nabi kemudian murtad, maka itu tidak dipanggil sahabat. Baik. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana abi, kata Sayyidina Ma'an, kana abi, satu ketika abi, ayahku. Siapa ayahnya? Yazid, ya, kita dah maklum tadi. Yazid akhraja dananir, mengeluarkan beberapa dinar. Dananir jamak kepada dinar. Ya, dananir jamak atau plural kepada dinar. Dinar makruf lah, maknanya umlah zahabiyah qadimah, iaitu wang emas. Satu dinar menyamai 10 dirham. Ya, ini dinar zaman dahulu lah, wallahu alam berapa nilainya sekiranya ditukar dengan nilai semasa. Kerana kalau kita lihat seperti di XE currency itu, kalau kita lihat ada beberapa negara yang menggunakan mata wang dinar, ya, dan semuanya berbeza. Contoh kalau kita lihat satu dinar Jordan menyamai dalam RM5 lebih, RM5.70. Kalau kita lihat satu dinar Bahrain pun lain nilainya, lebih kurang dalam RM10.75, ya. Begitu juga dengan negara lain seperti Kuwait, satu dinarnya dalam RM13.34. Itu saya periksa tadi, ya. Dan ada lagi negara-negara lain yang menggunakan mata wang dinar. Dinar yang di sini maksudnya dinar zaman Nabi SAW, ya. Dinar ketika itulah. Maka ayahnya, iaitu Yazid, mengeluarkan dananir, beberapa dinar, beberapa wang. Maknanya banyaklah, jumlah yang banyak. Yatasaddaq, ya, mengeluarkan beberapa wang dinar untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin. Maka selepas bapanya, iaitu Yazid, keluarkan beberapa dinar itu, diletakkan kepada seorang lelaki di masjid, yang berada di masjid. Ya. Al-Imam Ibn Allan dalam syarah Riyadhus Salihin, beliau mengatakan zahirnya sedekah di sini adalah sedekah yang sunat, ya, kerana kita dalam
Di dalam fiqh kita ada sedekah yang wajib, kita ada sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib itu zakat lah, seperti yang kita maklum. Ada pun yang kita sebut harian sedekah itu selalunya yang sunat. Baik. Yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin. Ayahnya mengeluarkan beberapa dinar dan meletakkan, memberi kepada seorang lelaki di masjid. Ya. Boleh jadi dia beri wang tu secara langsung, ataupun boleh jadi dia letak di dalam uncang, ya. Orang zaman dulu banyak guna uncang atau beg dia. Beg yang berisi dananir, beberapa dinar. Baik. Ayahnya beri kepada lelaki yang berada di masjid. Ini pun wallahu a'lam, tidak disebut secara jelas siapa lelaki tersebut. Boleh jadi imam, boleh jadi orang yang petugas di masjid tersebut. Faji'tu, lalu aku pun datanglah kepada lelaki tersebut. Ni Sayyiduna Ma'an ni. Lepas dia nampak ayah dia bagi duit dekat seorang lelaki tu, ya, seolah seperti wakil untuk beri kepada fuqara, para fuqara dan masakin. Maka Sayyiduna Ma'an langsung terus ke lelaki tersebut, pergi ke lelaki tersebut. Faji'tu fa akhaztuha, maka dia pun ambil, ya, wang tersebut. Fa akhaztuha, dia ambil. Dia mintalah dengan baik, bukannya maksudnya rampas. Fa ataituhu, lepas dia dah ambil tu, fa ataituhu biha, kemudian dia lalu, dia pergi kepada ayahnya dengan membawa duit tersebut atau uncang tersebut. Faqala, maka ayahnya pun nampak. Boleh jadi dia nampak, ni uncang yang aku bagi, yang aku wakilkan kepada lelaki tadi. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukanlah engkau yang aku maksudkan. Maksudnya aku tak nak bagi pada engkau pun. Aku nak bagi kepada orang-orang lain, ya, yang memerlukan, yang miskin, yang fakir. Lebih kurang maknanya begitulah. Fa khasamtuhu, maka Sayyidina Ma'an pun berkeras, maknanya menuntut, mempertahankan haknya. Maknanya aku dah ambil, aku perlu kan. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ma'an bawa bapanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita panggil seolah seperti mahkamah lah, supaya untuk diadili siapa yang berhak. Adakah ayahnya benar ataupun dia yang betul. Maka sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, faqala laka ma nawaita ya Yazid. Nabi kata kepada ayahnya, Yazid, wahai Yazid, laka ma nawaita, bagimu ganjaran apa yang kamu sudah niatkan. Maksudnya kamu sudah lepas, kamu dapat pahala. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan kamu pula Ma'an, yang kamu ambil itu, ya, kamu berhak. Ya, kamu berhak mengambilnya. Kerana memang Ma'an ni ketika itu seorang yang memerlukan harta, wang. Baik. Ketika Sayyidina Yazid, bapa kepada Sayyidina Ma'an ini, meletakkan atau mewakilkan kepada seorang lelaki, maka di sini kita boleh faham bahawasanya boleh bersedekah dengan cara berwakil, ya. Boleh dengan berwakil. Contoh kita segan ke, atau kita memang nak menyembunyikan amalan sedekah kita, maka kita boleh bagi, wakilkan kepada contoh orang masjid ke, ataupun yalah, banyak lagi lah contoh-contoh NGO ke kan, seperti mereka yang menyampaikan bantuan, maka boleh kita hantarkan secara wakil. Ya, lagi-lagi sedekah yang sunat ataupun perkara yang sunat ni kebanyakannya disunatkan israr, maknanya buat secara bersembunyi, ya. Di dalam hadis Al-Bukhari, ya, kalau tuan-tuan biasa dengar, saya rasa biasa dengar hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mana Allah akan naunginya, ya, dengan naungannya di hari yang tidak ada
sebarang naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, iaitu di padang mahsyar kelak. Ya, maka Nabi sebut 7 golongan tu, antaranya warajulun tasaddaq, seorang laki-laki yang memberi sedekah. Memberi sedekah, akhfa, dia menyembunyikan, akhfa, hatta, sehingga kan la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga kan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanannya telah infak, telah sedekah, telah beri kepada orang. Ya. Jadi bukanlah maksud hadis ini perlu sorokkan tangan kiri. Contoh tuan-tuan nak bagi sedekah, dekat orang-orang yang memerlukan contohnya, tidaklah perlu sampai tuan-tuan perlu sorok tangan kiri ke belakang dan sedekah dengan tangan kanan, tidaklah begitu. Tapi sebaliknya makna hadis ini ialah al-mubalaghah fi ikhfa'i as-sadaqah. Maknanya sangat-sangat melakukannya dengan secara tersembunyi, ya. Sehingga kan tangan kiri, Nabi buat contoh, tangan kiri yang paling dekat tu pun tak tahu. Nak katanya terlalu sembunyi. Subhanallah. Ya, dan memang kebanyakan amalan-amalan taat ni sekiranya perkara itu sunat, selalunya dianjurkan untuk berbuat secara tersembunyi. Seperti kalau kita lihat solat jemaah wajib, maka kita buat secara terang-terangan, secara beramai-ramai. Manakala solat sunat, contoh qabliyah, ba'diyah disunatkan, ulama kata afdal solat di rumah, ya, sunat, kerana menyembunyikan amalan taat. Baik. Tapi boleh, ya, bolehlah, maknanya dalam hadis ini juga menunjukkan keharusan atau boleh bersedekah dengan secara terang-terangan. Lihat, kerana bapanya Yazid tu memberi sedekah mewakilkan kepada seorang laki-laki di masjid itu. Ya, maknanya di situ boleh difahami, maknanya boleh memberi derma atau beri sedekah secara terang-terangan, boleh. Tapi yang afdalnya tadilah yang kita sebut tu, secara tersembunyi. Tapi dalam keadaan tertentu boleh jadi sedekah, ya, terang-terangan itu boleh jadi lebih afdal, ya. Tidak timbullah isu kerana riak ke ataupun ikhlas. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana terkadang bila seseorang itu dia memberi sedekah atau memberi derma secara terang-terangan, mungkin boleh menyebabkan orang lain juga turut terkesan. Orang lain juga turut terpengaruh, maknanya tak boleh jadi ni, aku pun nak juga, ya, buat dapat pahala seperti mana dia dapat tu. Mereka turut rasa ingin memberi sedekah juga. Seolah-olah kita berlumba-lumba dalam membuat kebaikan. Allah berfirman, fastabiqu al-khairat. Maknanya berlumba-lumbalah dalam mengejar kebaikan atau dalam membuat kebaikan. Begitu juga seorang ayah yang ingin mengajar anaknya, ya, kita tunjuk kepada dia, seolah kita riak. Kita tunjuk kepada dia ketika kita masukkan duit dalam contoh tabung masjid. Kita ajar dia daripada kecil untuk memberi sedekah, memberi derma, ya. Kemudian lepas kita dah beri derma tu, kita bagilah dia duit, ya, supaya dia pula yang masukkan ke dalam tabung. Maknanya kita ajar secara praktik, bukan sekadar dengan mulut saja, ya, bukan sekadar dengan suruhan saja. Sebab itulah pepatah Arab mengatakan lisanul hal afsahu min lisani al-maqal. Maknanya lisan, perbuatan atau keadaan itu lebih fasih daripada lisan ucapan. Bila kita buat ni, anak-anak lihat, itu lebih berkesan, ya, lebih berkesan dan lebih sampai kepada hati mereka. Kerana kanak-kanak ni, mereka suka mencontohi, ya, ibu bapa mereka. Baik. Kemudian pada kata ketika bapanya mengatakan kepada Sayyidina Ma'an, wallahi ma iyyaka aradtu, maknanya bukanlah aku nak beri pada engkau, sebenarnya aku nak beri kepada, niat aku nak beri kepada orang lain. Fa khasamtuhu, maka Sayyidina Ma'an mempertahankan haknya kerana dia sudah ambil wang tu daripada laki tadi, wakil tersebut tadi, ya. Sehinggalah beliau bawa kepada ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat tuan-tuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjadi penyelesaian, ya, penyelesaian kepada apa-apa
masalah juga. Kerana baginda adalah panduan buat umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu jika kita baca selawat kamilah ya, Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhallu bihi al-uqad. Ya, kita berselawat ke atas sayyidina Muhammad allazi tanhallu bihi al-uqad, yang mana dengannya tanhallu terlerai, bihi dengannya, dengan sebab sayyidina Muhammad, al-uqad, ya, setiap ikatan atau setiap permasalahan. Maka ayat ini boleh jadi dengan makna doa, bertawassul dengan Nabi, ataupun boleh jadi dengan makna pujian, kita puji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi itu penyelesaian kepada segala masalah, ya, daripada zaman Nabi hinggalah kepada sekarang. Ya, kalau kita tak baca kalam-kalam Nabi ni, banyak masalah yang tidak akan dapat diselesaikan. Bila-bila lagi di zaman kita ni, ya, zaman yang memerlukan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih memerlukan, ya, kerana zaman kita zaman fitnah. Di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Nabi SAW bersabda, hayati khairul lakum, hidupku khairun lakum, baik buat kamu. Ya, tuhaddisuna wa yuhaddasu lakum, maknanya aku boleh berbicara dengan kamu dan kamu pun boleh berbicara dengan aku. Wa wafati khairul lakum, dan wafatnya aku pun, Nabi sendiri kata khairun lakum, kebaikan juga buat kamu. Ya, buat pada sahabat dan buat pada umatnya sekalian. Jadi lihat, subhanallah. Baik, daripada hadis ini juga menunjukkan bahawasanya harus atau boleh, ya, anak itu menuntut haknya daripada seorang ayahnya. Ini tidak menjadikan seorang anak itu derhaka. Janganlah difahami di sini fakhasamtuhu, di lafaz fakhasamtuhu itu bukanlah bermakna dia bergaduh dengan ayah dia, tapi dia mempertahankan hak dia itu. Maka boleh, tidak dikira sebagai anak derhaka. Ya. Kerana sekiranya hak ataupun duit tersebut hak dia, maka dia berhak mengambilnya. Ya, sebagaimana di dalam hadis ini. Kan Rasulullah SAW membenarkan perbuatannya. Kerana kalau bukan haknya, sudah tentu Nabi akan halang, maknanya pulangkan kembali. Tapi Nabi tak suruh Sayyidina Ma'an pulangkan duit tersebut. Maknanya itu berhak. Kerana dia berhak mendapatkan wang tersebut. Dan kemudian Nabi SAW juga berkata kepada bapanya, laka ma nawaita ya Yazid. Maknanya kamu dapat apa yang kamu niatkan, wahai Yazid. Ya. Maknanya boleh difahami di sini bahawasanya seseorang yang memberi sedekah ataupun derma, sekiranya dia beri sedekah atau dia beri wang kepada orang yang menipu sekalipun, maka dia dapat ganjaran pahala. Ya, soal orang yang meminta itu menipu atau membuat helah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang mengeluarkan bantuannya ini, maka dia ditulis, dicatat baginya kebaikan. Maka jangan risaulah sekiranya kita didatangi seseorang yang mencurigakan, contohnya. Mana tak ada masalah. Kalau kita nak beri pun boleh, atau kalau kita nak berhati-hati pun tiada masalah. Ya, kerana boleh jadi ada orang lain yang lebih layak dan berhak mendapatkan bantuan atau wang tersebut. Baik. Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Dan yang kamu ambil itu Sayyidina Ma'an, milik kamu. Maknanya boleh. Memang sah untuk kamu ambil. Boleh, tidak ada masalah. Kerana kamu memang layak. Kerana Sayyidina Ma'an ketika itu seorang yang memerlukan duit, ya, seorang yang miskin. Rawahu Al-Bukhari, meriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Kita bersambung lagi di siri yang seterusnya dalam membaca hadis yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Hadis ini panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada tersalah kata. Jumpa lagi di siri yang seterusnya.